So salah satunya adalah submodul penanggungan kerja pegawai. Okey. Selain daripada itu ada modul pertukaran. Okey. Okey. Yang kedua adalah semua proses permohonan tanggung kerja yang sebelum ini dilakukan secara manual dibuat secara dalam talian. So dulu sebelum ni buat apa? Buat manual kan. So banyaklah semua yang backdated tu kan. So sekarang kita akan buat dalam Hermes proses permohonan tanggung kerja tu fungsi tanggung kerja dalam Hermes ni melibatkan dan meluluskan permohonan tanggung kerja. Okey, maksud dia proses permohonan sampai kelulusan saja bukan lagi buat proses pembayaran tak sampai kat situ. Hanya sampai proses daripada proses penyediaan perakuan sampai proses meluluskan permohonan. Okey, objektif dalam submodul penanggungan kerja pegawai ini adalah kepada individu, dia dapat memberikan kemudahan kepada pemilik kompetensi atau CEO untuk mendapatkan memo perakuan dan kelulusan tanggung kerja secara atas talian. So lepas ni dah tak adalah memo sampai dekat atas meja lagi. So yang ada memo sampai di dalam inbox di dalam Hermes, boleh klik link dalam inbox dan boleh print memo ni kalau diperlukan. Kalau tak, biar je lah dalam Hermes tu. So jimat kertas. Okey. Pengurusan sumber manusia. So mudahlah. So lepas ni nak monitor daripada awal daripada perakuan kat PTB sampailah kelulusan dekat PSM selain daripada tu kepada organisasi juga dia dapat meningkatkan kewibawaan warga dengan lebih telur, jujur dan amanah. Sebab kita boleh monitor JPA pun boleh tengok agensi lain. So HQ pun boleh tengok cawangan punya rekod Okey, rujukan utama dalam submodul ni, kita yang pertama tentang peraturan 44, peraturan pegawai awam, pelantikan, kenaikan pangkat dan penyematan pegawai boleh diarahkan perkhidmatan. So yang ni akta yang pertama tentang arahan proses tanggung kerja tu boleh dilaksanakan. So JPA tahun 2007 untuk menerangkan tentang bagaimana penanggungan kerja tu boleh dilaksanakan, iaitu dengan tajuk Peraturan Penanggungan Kerja Perkhidmatan Awam So yang ni yang main Perkeliling Perkhidmatan bilangan 17 tahun 2007. Yang ni adalah tentang arahan penanggungan kerja tu boleh dilaksanakan atau demi kepentingan perkhidmatan dengan kelulusan pihak berkuasa yang melantik. Okey, dalam peraturan menanggung kerja atau peraturan tanggung kerja di dalam Perkeliling Perkhidmatan bilangan 17 tahun 2007, dia ada cerita tentang tempoh satu tempoh penanggungan kerja tidak boleh melebihi 6 bulan. So jika ada keperluan yang perlukan lebih daripada 6 bulan, so perlu buat permohonan semula Maksud setiap kali permohonan untuk penanggungan kerja, tempoh yang diperakukan atau boleh diluluskan max penanggungan kerja mesti bermula pada hari bekerja sedangkan tapi tarikh tamat tak apa. Tarikh tamat hari jatuh pada cuti umum, cuti kelepasan am pun boleh tak jadi masalah. Yang penting tarikh mula mesti hari bekerja. Selain daripada tu tentang kelayakan pegawai. Pegawai telah disahkan dalam perkhidmatan. Okey? Mesti telah disahkan dalam perkhidmatan. Jika tiada, pegawai yang berkhidmat lebih daripada 1 tahun. Maksud dia, bila satu tempat tu nak buat proses penanggungan kerja, kalau tak ada langsung orang yang disahkan dalam perkhidmatan. So, dalam organisasi ni ada agensi ni atau cawangan ni, ada 5 orang, satu pos kosong. So, nak tanggung pos yang satu ni, 4 orang yang lain tu semua belum disahkan. Semua orang baru. Syarat dia mesti berkhidmat lebih daripada 1 tahun.
Kalau dia belum disahkan, dia mesti berkhidmat lebih daripada 1 tahun dan yang paling senior sekali lah antara 4 orang tu. Dua grade yang lebih tinggi. Contoh pegawai 41, dia boleh tanggung 44, dia boleh tanggung 48, tapi dia tak boleh tanggung tugas 52. Kebiasaan ni satu grade. Kalau 2 grade pun boleh lagi, tapi lebih daripada tu tak boleh. Okey, bagi penanggungan kerja, lokasi organisasi mesti jawatan tu dalam struktur dan organisasi lokasi yang sama. Contoh dekat HQ dekat Putrajaya, semua orang yang tanggung kerja tu mesti berada dekat Putrajaya, dekat HQ tu. Okey. Sekiranya lokasi berlainan, dia mestilah berada dalam lingkungan 25 km dan perlu perakuan khas ketua jabatan. So, jika ada keperluan, orang kat HQ, contoh dekat HQ Putrajaya, nak tanggung jawatan dekat Sungai Besi. So, dalam lingkungan 25 km, sekiranya ada keperluan, perlu dapatkan perakuan 25 km saja. So, benda ni ada dinyatakan dalam Perkiling Perkhidmatan Bilangan 17 tahun 2007. Okay, next. Okey, jawatan yang tidak dibenarkan dalam penanggungan kerja adalah yang pertama, jawatan yang tiada senarai tugas khusus seperti jawatan kumpulan. Apa jawatan kumpulan ni? Jawatan pool. Okey, orang masuk pool, okey, jawatan tu dia dipoolkan, so dia tak ada senarai tugas, so tak boleh untuk menanggung jawatan yang dalam jawatan kumpulan ni. Yang kedua, jawatan yang pelaksanaan tugasnya mengikut giliran atau shift. Seperti jururawat, dia nak tanggung kerja pengawal keselamatan. Okey, yang ni pun tak boleh. So, bila ada shift pun tak boleh. Selain daripada itu, jawatan yang tugasnya tidak membenarkan atau tidak praktikal untuk ditanggung. Contoh pemandu, dia nak tanggung tugas jawatan guru ataupun pensyarah. Okay? Okey, bagi syarat pembayaran allowance penanggungan kerja atau dalam kurungan EPK, allowance penanggungan kerja, yang pertama, orang yang menanggung kerja tu mesti telah melaksanakan tugas selama 28 hari berturut-turut. Okey, termasuk cuti mingguan, kelepasan am dan cuti rehat kecemasan serta cuti sakit yang tidak melebihi 5 hari bekerja. So yang ni pentadbir atau admin tanggung kerja dia kena pastikan orang yang nak tanggung kerja ni dia tak boleh ambil cuti dalam tempoh 28 hari yang pertama tu, melainkan cuti rehat kecemasan saja atau cuti sakit yang jumlah terkumpulnya tidak melebihi 5 hari bekerja. Kalau lebih 5 hari macam mana? Memang tak boleh lah. Dia bukan tak boleh. You boleh buat proses penanggungan kerja tu, tapi nanti bila nak bayar nanti sangkut dekat dekat payment nanti sangkut sebab tak boleh bayar, sebab dia tak ikut syarat. Cuti tu cuti kecemasan saja. Macam mana kita nak tahu orang tu dia ambil cuti kecemasan ke cuti tak cemas? Kan? Sebab dia kalau dia plan cuti tu, maksud dia 1 hari bulan dia kena tanggung kerja, tapi 3 hari bulan dia nak balik kampung. Dia nak balik kampung 2 hari. Tak lebih daripada 5 hari, betul? Tapi sebab dia plan cuti tu, jadi cuti tu bukan cuti kecemasan. Cuti kecemasan ni adalah cuti yang dia ambil selepas biasanya ataupun semasa. Nah, dan kebiasaannya tak adalah sampai 5 hari. Okey, selain daripada tu, yang kedua adalah mesti melaksanakan tugas selama 14 hari berturut-turut bagi jawatan sama untuk kali kedua. Okey, kali pertama dia 28 hari untuk jawatan yang ditanggung. Kalau jawatan yang ditanggung tu dia buat lagi penanggungan kerja kali kedua, so dia syarat dia adalah 14 hari berturut-turut. Sekiranya dia meninggalkan tugas lebih daripada 14 hari secara berturut-turut, allowance pegawai yang sedang menanggung kerja, kalau dia layak buat OT, dia juga boleh buat OT tetapi bila dia buat OT pada hari bekerja,
jam OT dia akan bermula pada 2 jam 15 minit selepas waktu bekerja. Contoh, waktu fleksibel dia tamat kerja dia pada pukul 5 petang. So OT dia akan start daripada pukul 7.15. Lepas tu nanti ada yang tanya, kalau hujung minggu macam mana? Hujung minggu tak ada waktu bekerja. Daripada pagi sampai ke tengah malam pun boleh bekerja kalau nak kerja, kalau dibenarkan dan dapat kelulusan daripada ketua jabatan, dapat arahan untuk kerja lebih masa. So, kiraan OT untuk hujung minggu ni tak sama dengan hari bekerja. Okay, kiraan OT pun dia ada waktu siang dan waktu malam. Lepas tu ada cuti hujung minggu dan cuti kelepasan am. Semua rate tak sama. Tapi ni yang cerita 2 jam 15 minit ni hanya untuk waktu bekerja saja. Daripada Isnin sampai Jumaat. Kalau orang yang dekat Khamis Okay. Lepas tu akan tolak 2 jam 15 minit. Okay. Dalam satu masa hanya satu allowance penanggungan kerja saja boleh dibayar. Dalam satu masa dia hanya boleh dapat satu saja allowance. Okay, tak bolehlah dia nak tanggung sampai banyak jawatan nak dapat banyak allowance, so dia tanggunglah 3-4 pos. Tak boleh satu pos satu jawatan, satu tanggung kerja saja boleh. Okey, peranan dan tanggungjawab di dalam bila kita nak guna ni kita kena faham dulu apa kita punya peranan dekat sebelum kita nak guna dalam sistem. So ini peranan yang kita akan explain kejap lagi macam mana kita nak create peranan ni di dalam MEMIS. Okay, sebagai pegawai takbir bahagian. Pegawai takbir bahagian ni maksud dia admin admin yang menguruskan urusan tanggung kerja tu. Okay, dia merupakan pegawai yang menguruskan urusan permohonan tanggung kerja di bahagian ataupun jabatan. Okay, pegawai takbir bahagian Kemudian kita ada peranan sebagai memperakukan dan mengesahkan permohonan penanggungan kerja pegawai di peringkat dalaman organisasi. Okey, kemudian kita ada pengurusan sumber manusia, merupakan urus dia maksudnya admin dekat PSM. Okey, lepas admin dekat bahagian buat permohonan, ketua jabatan dah luluskan. So, pengurusan sumber manusia boleh buat penyemakan merupakan urus dia yang menyemak permohonan tanggung kerja untuk tabisan ke peringkat kelulusan serta pegawai ni juga perlu merekodkan maklumat penanggungan kerja ni di dalam buku perkhidmatan pegawai. So, merekodkan maklumat ni tak ada dalam MES lah. So, ini kerja dia secara manual. Melainkan nanti kita dah buat modul buku perkhidmatan maya dalam MES nanti bila kita dah launch yang tu nanti mungkin dah tak payah nak pakai tapi bila maklumat dalam buku perkhidmatan ni adalah satu benda yang penting yang mengikat tugas ataupun selain daripada tu pihak berkuasa melulus adalah pelulus yang akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penanggungan kerja pegawai. Okey. Kebiasaannya pengarah dekat PSM, pengarah HR, okey, ataupun pengarah BKP, okey. Pihak berkuasa melulus ni pun anda boleh lihat maklumat tu siapa yang patut jadi pihak berkuasa melulus ni mengikut jawatan ataupun kumpulan perkhidmatan contoh macam 41 siapa yang layak menjadi pihak berkuasa melulus, atau kalau dia adalah pengarah HR, siapa pihak berkuasa melulus dia. So semua tu ada dinyatakan di dalam Perkiling Perkhidmatan Bilangan 17 tahun 2007 tadi. Okey. Okey, saya akan cerita. Ya tuan. Kak Is, Ya. Bisa tengok semula yang skrin ni kami ada nampak tulisan-tulisan ni tak faham. Minta sharing semula tu left stop, lepas tu continue boleh. Tak tahu ada tulisan bahasa Inggeris ni apa benda. Kenapa? Tak tahu apa benda ni. Baru keluar ke apa? Dah 5 minit juga benda ni keluar. Game ke apa tak tahu. Game? Tak tahulah.
Okey. Tadi sampai kat mana tadi, Kak Jam? Nampak tak semua? Okey, Kak Jam? Hello, hello. Nampak. Nampak Tadi sampai kat mana tadi? Saya nak explain kat mana? Peranan dan tanggungjawab ke? Okey, kita pergi kat taklimat sistem Okey, peranan di dalam HEMIS dalam submodul penangguhan kerja pegawai. Tadi peranan-peranan tadi tu sebagai pegawai takbir bahagian yang menguruskan permohonan tanggung kerja, peranan dia dalam HEMIS adalah covering post secretariat agency. Yang ni tak payah nak hafal, cuma pentadbir sistem dekat unit HEMIS yang ada kuasa memberi peranan, dia tak kena tahulah benda ni. Pegawai takbir bahagian covering post secretariat agency 0210-625 kod dia, kod peranan dia. Bagi ketua jabatan adalah covering post endorser, kod peranan 0210-623. Bagi pengurusan sumber manusia yang membuat semakan permohonan tanggung kerja, peranan dia adalah covering post HR reviewer. Yang ni saya akan cerita detail lagi dalam aliran kerja nanti. Aliran proses. Okey, kod peranan dia adalah 0210-624. Selain daripada tu, pihak berkuasa melulus, dia punya peranan adalah covering post approver 0210-622. Dan bagi CEO yang tanggung kerja tak payah nak set apa-apa sebab dia akan dapat satu menu dan semua orang dapat menu ni iaitu menu untuk menyemak status permohonan tanggung kerja. Okey. Okey, ini adalah aliran proses Yang ni tak payah hafal tapi sekurang-kurangnya kena tahu supaya nanti bila kita buat proses tanggung kerja ni kita tahu kat mana benda tu sangkut. Atau kat mana benda tu berada sekarang, status masa dia. Oleh pegawai takbir bahagian dekat bahagian. So admin, dia ada admin yang menguruskan urusan tanggung kerja. So admin tanggung kerja akan membuat perakuan. Okey, dia akan buat perakuan tanggung kerja. Ini adalah gambaran keseluruhan aliran proses permohonan tanggung kerja daripada admin bahagian ataupun dalam nota saya ini adalah pegawai takbir bahagian sehingga kepada CEO yang menanggung kerja Yang pertama, admin tanggung kerja. Admin yang menguruskan tanggung kerja ni, dia akan membuat penyediaan perakuan. Lepas dia dah buat penyediaan perakuan, akan dihantar kepada ketua jabatan atau penyokong, ketua jabatan ataupun pengarah dekat bahagian tu. Okey, jika ada pindaan, kat sini tak ada aliran kerja maksud dia pegawai takbir bahagian, admin ni hanya perlu masukkan user selection, dia akan pilih siapa ketua bahagian kat situ atau perakuan tanggung kerja dekat bahagian tu. Dia akan pilih, lepas tu akan sampai permohonan tanggung kerja tadi tu dekat ketua jabatan tadi. Sekiranya ada pindaan, dia akan patah balik kepada pegawai takbir bahagian untuk membuat pindaan dan kemudian hantar balik kepada ketua jabatan untuk membuat perakuan tanggung kerja. So, bila ketua jabatan membuat perakuan tanggung kerja, dia akan patah balik kepada pegawai takbir bahagian. Dua kali patah. Ini kalau jalan lurus penyediaan perakuan, pergi kepada ketua jabatan, dia memperakukan. Okey, peraku. Dah peraku, sampai balik kat PTB untuk membuat pemantauan 28 hari ataupun 14 hari bekerja. Okey, inilah proses semakan yang perlu dilaksanakan oleh admin bahagian tu. Kat sini ada aliran kerja iaitu RS 622 Sekiranya dekat
maksudnya dia keluar mesej ralat yang mengatakan tiada aliran kerja, maksudnya admin, pentadbir sistem tak buat lagi aliran kerja dekat sini iaitu daripada ketua jabatan kepada PTB, kepada pegawai takbir bahagian. Okey, untuk membuat pemantauan 28 hari. Okey, saya buat sampel contoh 1/1, pegawai admin bahagian membuat perakuan, so ketua jabatan pun luluskan perakuan pada 1/1. Tetapi pegawai admin bahagian yang membuatkan urusan lepas 28 hari, pada hari yang ke-28 baru dia boleh memperakukan dan pergi kepada ketua jabatan untuk pengesahan tanggung kerja. Okey? Lepas dah memperaku, PTB dah memperaku 28 hari pemantauan, so dia akan pergi kepada ketua jabatan sebagai pengesahan tanggung kerja. Bila ketua jabatan dah mengesahkan tanggung kerja tu, satu memo kepada CEO iaitu memo arahan tanggung kerja, dan juga memo arahan tanggung kerja juga akan dapat kepada pegawai takbir bahagian. Okey? Okey, bila KJ, ketua jabatan ni dah buat pengesahan tu akan sampai kepada pengurusan sumber manusia. Okey, untuk membuat set makan. Dekat sini pun ada aliran kerja. Okey? Kalau keluar ralat mengatakan tiada aliran kerja, maksud dia tak buatlah aliran kerja kat situ, tu belum lagi dibuat oleh pentadbir sistem RS 633. Okey. Lepas pengurusan sumber manusia dapat, dia akan buat set makan, dan bila lengkap dan tiada perubahan, dia akan pergi kepada pihak berkuasa melulus untuk meluluskan. Tetapi kalau tak lengkap, ada pindaan, dia akan patah balik kepada pegawai takbir bahagian, bukan patah balik kepada ketua jabatan. Ketua jabatan lepas dia dah peraku, lepas dia dah buat pengesahan. Boleh. Tu masuk lain. Okey, masuk lain. Okey, baik. Okey. Ada gangguan tadi tiba-tiba terdiam sekejap. Lepas PSM, kalau ada pindaan tu akan sampai dekat pegawai takbir bahagian atau admin yang menguruskan tanggung kerja. Okey, dia tak sampai dekat KJ Okey, daripada PSM dia terus lompat ke pegawai takbir bahagian untuk membuat pindaan sekiranya ada pindaan terhadap permohonan. Kebiasaannya tentang tarikh lah. Tarikh tu nak ijaz sikit ke, okey? Ada yang boleh, ada yang tak boleh Contoh tiba-tiba ada cuti pula. Sekali tengok ada cuti 5 hari. So dia nak adjust, anjakkan sikit date tu ke depan. Okey. Okey. Okey, daripada pegawai takbir bahagian, sekiranya ada pindaan, dia nak hantar kepada PSM, dia perlu ada aliran kerja RS 635 Okey, lepas pengurusan sumber manusia dah buat semakan dah lengkap, akan sampai akan dapat kepada PSM dan juga CO. Okey, CO akan dapat 2 memo iaitu memo arahan tanggung kerja dan juga memo kelulusan tanggung kerja. PSM akan dapat 1 memo iaitu memo kelulusan tanggung kerja, dan admin bahagian akan dapat 1 memo iaitu memo arahan tanggung kerja. Okey. Ini adalah proses untuk permohonan tanggung kerja. Okey, bagi aliran proses penamatan awal maksud dia bila status CO sedang menanggung kerja, kita boleh tamatkan proses tu proses untuk tanggung kerja tu Contoh dia ni sedang menanggung kerja, tiba-tiba pegawai yang ditanggung tu dia dah masuk kerja dah atau dah balik cuti tak jadi cuti ke. Okey. So dia akan start dekat pegawai takbir bahagian dan akan habis dekat ketua jabatan. Penamatan awal. Itu saja. Simple saja, pegawai takbir bahagian just klik aja tekan mula dan membuat permohonan penambatan kerja bila tarikh nak tamatkan tu tanggung kerja tu, dan ketua jabatan sama ada meluluskan atau tidak meluluskan. Okey. Dan tamat. So PSM akan dapat makluman dan juga memo, dan CO CO pun akan dapat memo penamatan awal.
Okey, bagi penempatan tugas okay, ini kerja pentadbir sistem dekat agensi atau dekat HQ, dekat unit emis ada biasa ada beberapa orang ataupun seorang yang jaga security pentadbir security agensi. Tugas dia bagi peranan aja. Okey, iaitu pegawai tadbir bahagian tadi tu 0210 625 covering post secretariat agency. Okay, kat sinilah semua di dalam modul 02 perolehan sumber manusia. Ada 622, 623, 624. Pengurusan sumber manusia 624. Pihak berkuasa melulus 622. Okey. Tengok sikit nota kat bawah tu. Sekiranya perlu, wujudkan kumpulan untuk pegawai tadbir bahagian dan pengurusan sumber manusia. Okey, bagi pegawai tadbir bahagian ni, dia boleh buat grup. Dia tak mesti seorang je. Kalau dia ada 2 orang atau 3 orang yang membuat urusan tanggung kerja, dia boleh buat grouping So, pentadbir security ni, pentadbir sistem, dia akan boleh buat grup dekat pegawai tadbir bahagian ataupun dekat pengurusan sumber manusia. So, boleh buat grup. Kalau ada 5 orang, 5 orang akan dapat makluman Pegawai tadbir bahagian pun sama. Kalau ada 5 orang, 5 orang akan dapat makluman. Okey, kemudian bagi aliran kerja, sama juga pentadbir sistem tadi dia ada peranan untuk aliran kerja So dia kena buat aliran kerja untuk setiap bahagian. Daripada inilah aliran kerja 622 daripada ketua jabatan kepada sumber manusia, daripada sumber manusia kepada pegawai tadbir bahagian, dia kena set aliran kerja. So ada 3 aja set aliran kerja Selain daripada tu semua user selection. Okay, RS 622 daripada ketua jabatan kepada pegawai tadbir bahagian. So yang ni boleh seorang atau boleh grouping group. Sama juga daripada ketua jabatan sebagai proses penghantaran permohonan penanggung kerja untuk semakan daripada ketua jabatan kepada pengurusan sumber manusia. Ini pun boleh grup juga. Boleh buat seorang, boleh buat grup. Okey. Dengan RS 635 penghantaran permohonan penangguhan kerja untuk semakan semula. Yang ni daripada pegawai tadbir bahagian sekiranya ada pindaan tadi. Daripada sumber manusia, dia patah balik kat PTB. Lepas tu dia ada pindaan. Pindaan tu dia nak patah balik dekat sumber manusia. Dia pakai aliran kerja 635. Tapi jarang gunalah. Okey. Ini untuk aliran kerja. So dalam Hermes nanti macam ni lah rupa dia. Okay, siapa yang tak pernah tengok tu macam ni kalau nampak pening nanti. So aliran kerja ni pun daripada HQ sebenarnya dia boleh turunkan dekat cawangan kalau dia nak minta cawangan yang buat aliran kerja, tapi ada isu security sikit. Nanti yang kat cawangan tu dia boleh override cawangan lain punya pula aliran kerja. Hilang pula nanti. Orang tu dah buat siap-siap, tiba-tiba dia punya aliran dah hilang. Okay, kalau tak berapa cekap yang ni dekat pentadbiran sistem Okey, kita rehat sebentar dalam 5 minit. So sekarang dalam pukul 10.38. So kalau tuan-tuan dan puan-puan ada soalan nak tanya, boleh tanya kat ruangan chat, nanti saya akan tengok. So dalam 10.43 kita sambung balik